Syafaat-syafaat ni tak akan dapat kalau kita daripada kalangan orang yang tak ambil endah pada ajaran dia, tak ambil endah terhadap apa yang dia suruh, bahkan lebih teruk menyelisihi daripada apa yang dia suruh. Menyelisihi itu dengan makna tinggal atau modify apa yang dia suruh. Yang dia suruh tu kita ejah bagi banyak ataupun kita ejah bagi kurang, dua-duanya akan menghalang keadaan orang tu dapat syafaat. Apakah syafaat-syafaat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Kita tahu bahawasanya Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pada dia kelebihan berbanding Nabi-Nabi yang lain. Tuan-tuan boleh tengok banyak para ulama menulis tentang kelebihan Nabi. Sama ada lebihnya Nabi dari segi pangkat ataupun lebihnya Nabi dari segi kekuatan hubungan dia dengan Tuhan, khususnya pada hari akhirat. Di dunia mungkin orang tak nampak, sebab Nabi sendiri mungkin dalam sirahnya kita akan dapati Nabi mengharungi juga saat-saat yang susah dalam hidup dia. Antara risalah yang ringan dan mudah untuk kita hadam, nak faham tentang bagaimana besarnya syafaat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi ni, ialah satu risalah yang ditulis oleh Al-Aiz Abdul Salam As-Sulami, Sultanul Ulama', iaitu risalah kecil yang bertajuk Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul. 41 kelebihan Rasulullah mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Dah diterjemah dalam bahasa Melayu, diterbitkan oleh Telaga Biru oleh Datuk Dr. Tuan Guru Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dia ada buat terjemahan tentang tu lah, tuan-tuan boleh tengok. Tapi saya kata tak ada ulang cetak dah kot. Dia punya buku tu menarik, dia cerita. Cuma saya boleh simpulkan dengan masa yang terbatas ni, apa yang Allah Ta'ala beri pada Nabi selaku pihak yang boleh beri syafaat, yang boleh jadi orang tengah, lebih kurang 4 benda di akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan kepada Rasulullah itu syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Yang mana syafa'atul uzma ni bolehnya Rasulullah meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya dipercepatkan urusan hisab ketika mana manusia semua sekali berdiri di padang mahsyar menunggu proses hisab berlaku. Banyak hadis cerita tentang keadaan tersebut. Antaranya lah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, sama ada dalam Bukhari ataupun dalam Muslim. Cerita tentang bagaimana manusia pergi ke satu Nabi demi satu Nabi. Pergi kepada pihak-pihak yang dirasakan boleh memberi syafaat. Sehinggalah Nabi sebut, Ana laha, ana laha. Aku yang boleh hejah ni. Yang boleh hejah bagi berlakunya hisab dengan cepat ni ialah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, benda ni telah disebut secara umum dalam Al-Quran. Kita baca surah Al-Isra ayat 79, Allah Ta'ala sebut, walaupun ayat ni cerita tentang kelebihan orang tahajud pada waktu malam. Allah Ta'ala sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam itu bangunlah kamu untuk bertahajud. Ianya sunat, ianya benda tambahan bagi kamu, nafilatan lak. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, asa rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Allah Ta'ala meletakkan kamu pada tempat yang terpuji. Walaupun ayat tu umum, para ulama, khususnya para sahabat, antaranya Abdullah bin Abbas, menyebutkan an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda itu merujuk kepada khusus kepada Nabi. Iaitu dengan tahajudnya Nabi itu, walaupun ayat tu umum, al-ibratu bi'umumil lafaz. Okay. Cuma sebahagian ahli tafsir berpandangan ianya khusus pada Nabi. Bila mana Nabi ni dia buat tahajud, dia akan menguatkan lagi syafaat yang sudah diberikan pada Nabi, yang disebut sebagai maqaman mahmuda, tempat yang terpuji itu, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala terima tanpa melihat apa-apa. Bila mana Nabi bersujud di bawah arash untuk mempercepatkan urusan dihisabnya manusia,
terus dapat. Nabi-nabi lain dia segan sebab ada kesilapan-kesilapan, khilaful aula yang mereka lakukan, bukan dosa besar tapi tersilap, menyebabkan dia orang rasa terlekat sikit nak minta. Walaupun sebahagian besar pada mereka hakikatnya pangkat yang agak besar, memanglah Nabi Muhammad paling tinggi. Okay. Cuma nak kata itu syafaat yang pertama. Okay. Syafaat ni kalau kita tengok, bagi kita ni dia okey lah. Dia dah dapat satu kelebihan, iaitu tak perlu berdiri lama, duduk dalam keadaan panas, duduk dalam keadaan yang berkeluh kesah pada waktu tu. Dengan sebab ada syafaat tu pada Nabi, semua orang akan dapat dihisap awal. Sebab keadaan beradanya manusia di padang mahsyar itu berbeza-beza mengikut amalannya. Ada yang berendam dalam peluh orang, ada yang macam-macam. Dengan keadaan tak pakai baju, dengan keadaan bertelanjang apa semua ni. Itu ialah keadaan yang menyusahkan, keadaan yang tak happy, tak seronok. Melainkan golongan-golongan yang dah dapat naungan. Ada sebahagiannya dah dapat naungan. Okay. Itu yang pertama. Maknanya kalau dapat yang tu, dia lega sikit. Tak payah tunggu lama. Walaupun belum pasti, kena hisap nanti tu confirm ke selamat. Belum pasti lagi. Okay. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ialah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, iaitu syafaat kepada ahli syurga untuk mempercepatkan ahli syurga ni masuk dalam syurga. Iaitu bila mana Nabi sampai di pintu syurga, penjaga syurga tu tanya, siapa kamu? Adakah penjaga syurga tu dia tak kenal itu Nabi? As a protocol lah, benda tu protokol, kena tanyalah. Siapa-siapa pun. Okay. Tapi kemuliaan, maknanya ahli syurga walaupun dia sudah dinobatkan sebagai ahli syurga, dia tak boleh masuk cepat-cepat. Dia ada pintu-pintu dia. Dan kita kena tahu ahli syurga itu bukan hanya umat Nabi Muhammad yang akan masuk. Umat-umat lain pun menunggu giliran. Okay. Cuma kelebihan yang diberikan pada Nabi Muhammad, dia boleh cepatkan urusan. Tak perlu lama-lama sangat. Tak perlu ada postmortem, tak perlu ada double check, tak perlu. Melainkan terus masuk. Ini busyra, berita gembira bagi orang yang dah tercalon sebagai ahli syurga. Okay. Yang ketiga ialah syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi khusus untuk pak menakan dia, iaitu Abu Talib di dalam neraka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, juga terdapat dalam Bukhari dan Muslim, bila mana Nabi cerita bagaimana Abu Talib itu diringankan azab. Diringankan azab, tetap azab lah. Dia bukan diringankan azab tu kita boleh agak azab tu lama-lama Abu Talib jadi kalih kot kena dalam neraka. Tak. Sakit juga dia pun. Cuma dia yang paling ringan berbanding orang lain. Bila mana dipasangkan di bawah tapak kakinya itu bara api neraka, ataupun sebahagian riwayat dipakaikan benda yang menyerupai sandal ataupun selipar, kasut lah. Istilah kita orang utara semua pakai kasut. Okay. Dia macam sandal lah, masuk, bergegar dia punya, menggelegak dia punya otak dia, lalu dia akan berteriak, akulah orang yang paling teruk kena azab. Cuma itu yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib dengan sebab dia menjaga kebajikan dan keselamatan anak menakan dia waktu Nabi Muhammad berada dalam pemeliharaan dia. Itu syafaat khusus bagi dia. Yang ni tak ada kena-mengena dengan kita. Okay. Yang keempat, syafaat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad, ada di kalangan umat Nabi ni akan masuk syurga tanpa hisab. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi sebut kepada para sahabat, ada sebahagian umat aku ni akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Di sini dah tahu dah. Okay. Siapa mereka? Nabi tak beri by name, nama, ataupun jantina, ataupun bangsa, ataupun negara mana. Nabi tak sebut kulit warna apa. Cuma Nabi bagi 3 sifat dia orang, 3 kebiasaan dia orang. Yang pertama ialah la yastarqun, mereka tidak meruqyah diri bila mana sakit, mereka tawakal kepada Allah. Yang kedua, mereka la yatatayyarun, tidak percaya kepada sial majal, satu-satu benda yang berlaku. Dan yang ketiga, la yaktawun. La yaktawun ni maksudnya apa? Tidak berubat menggunakan kaedah kail, iaitu kaedah besi panas. Kemudian Nabi sebut di akhir hadis itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka tawakal. Ini 3 sifat. Sebab tu pada isu
kita bila mana kita sakit, para ulama bahas wajib ataupun tidak berubat. Berubat itu pilihan. Berubat itu pilihan. Okay. Cuma dalam kaedah perubatan yang disebut dalam hadis itu, kail dengan ruqyah. Kita dilarang untuk berubat dengan kail. Sebab tu kau tengok ada sebahagian para sahabat yang dia pergi berubat dengan kail, sebelum pada tu Allah Ta'ala muliakan dia, dia ni disapa oleh malaikat. Dengan sebab dia pergi berubat dengan kail, beberapa hari malaikat tak beri salam pada dia. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada sahabat tu. Cuma nak katanya perubatan itu ada larangan dia. Ada larangan dia. Berubat pakai kail ni orang kita tak buat. Masyarakat Melayu kita ni tak ada kot. Kalau hampir menyerupai itu mungkin, tapi orang tak buat lah. Dengan perubatan moden ni orang tak pilih cara tu. Di setengah-setengah di negara Arab mungkin benda ni masih lagi ada. Okay. Dan yang keduanya ialah ruqyah. Ruqyah ni mungkin kita duk buat lah. Sakit, kita jampi, baca dengan ayat Quran, apa semua. Benda tu tak salah pun. Okay. Cuma nak katanya, speciality bagi orang tu, bila mana dia tak ambil benda tu, dia akan dapat kelebihan tu. Dan adalah kelebihan-kelebihan lain yang akan diberikan kepada umat ni, masuk tanpa hisap. Waktu sahabat dengar hadis ni, sebahagian besar sahabat bertakbir kerana adanya berita gembira, boleh masuk syurga tanpa hisap. Jadi, itu 4 kelebihan yang Allah Ta'ala beri sebagai syafaat khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena tahu di akhirat nanti. Tapi sebagai kesimpulan, nanti berhenti bawah azan. Habis yang saja ni. Okey. Sebagai kesimpulan, syafaat-syafaat ni tak akan dapat kalau kita daripada kalangan orang yang tak ambil endah pada ajaran dia. Tak ambil endah terhadap apa yang dia suruh. Bahkan lebih teruk, menyelisihi daripada apa yang dia suruh. Menyelisihi itu dengan makna tinggal atau modify apa yang dia suruh. Yang dia suruh tu kita ejah bagi banyak ataupun kita ejah bagi kurang. Dua-duanya akan menghalang keadaan orang tu dapat syafaat. Maknanya pemilik syafaat itu berbalik kepada sejauh mana orang yang boleh dapat syafaat itu berbalik kepada sejauh mana dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tabiat nak boleh kabel ni, orang yang nak jadi orang tengah tu dia kena kenal kita. Saya bagi contoh dalam urusan dunia. Tuan-tuan nak pergi cari orang sebagai kabel, kurang-kurang orang tu kena kenal kita. Macam Nabi, kita tak pernah ikut ajaran dia, bahkan kita adjust, macam mana dia nak kenal kita? Macam mana dia nak kenal kita? Jadi itu benda yang kita kena tahulah sebelum kita mengidamkan syafaat-syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.